Kita mulakan dengan hafalan dulu. Huruf yang perlu dihafal. Pertama huruf jazam ya. Sebut dulu lam lama alam alam ma. Lam lama alam alam ma. Lam amar wa du'a lam nahi wa du'a. Lam amar wa du'a lam nahi wa du'a. Ya, yang kedua huruf jazam dan syarat in maman. In maman. Mahma izma. Mahma izma. Ayun mata. Ayun mata. Ayana aina anna. Ayana aina anna. Haisuma kaifama. Haisuma kaifama. Yang ketiga huruf syarat yang lain. Iza lau. Iza lau. Laula lauma. Laula lauma. Kullama lamma amma. Kullama lamma amma. Yang keempat huruf jar. Min ila an ala. Min ila an ala. Fi balam. Fi balam. Rubba kafwauta. Rubba kafauta. Muz munzu hatta. Muz munzur hatta. Yang kelima huruf ataf. Waw fa summa. Wa summa. Au am imma. Au am imma. Bala lakin hatta. Bala lakin hatta. Yang keenam huruf nasab. Anlan izan kai. Anlan izan kai. Lam kai lam juhud. Lam kai lam juhud. Hatta au fa waw. Hatta au fa waw. Yang ketujuh huruf syarat yang lain, huruf nasab yang lain, yaitu likaila likai. Likaila likai. Li'an li'alla alla. Li'an li'alla alla. Ya, nombor 8 kana dan saudara-saudaranya. Kana amsa asbaha zolla. Kana amsa asbaha zolla. Bata soro laisa. Bata soro laisa. Ma fati'a ma bariha ma infakka. Ma fatiha ma bariha ma infakka. Madama mazala adha. Madama mazala adha. Yang nomor 9 inna dan saudara-saudaranya. Inna anna. Inna anna. Lakinna ka'anna. Lakinna ka'anna. Laita la'alla. Laita la'alla. Itu adalah huruf-huruf yang mustahak ya, dihafalkan ya. Baik, kita minggu lepas nahu. Pelajaran kita berkaitan dengan musanna. Musanna menunjukkan dua ya. Apa tanda yang masih kita boleh ingat untuk menjadikan dia musanna? Jadikan dia dua. Alif nun dan ya nun. Nun dia berbaris apa? Baris bawah. Ni ya. Jadi akhir dia dengan alif nun ataupun ya nun ya. Dan perlu diketahui juga, ada juga yang mengelirukan seperti nama-nama yang akhirnya dengan alif nun, seperti Osman, Sufyan. Dia ada alif nun tapi bukan menunjukkan dia berdua ya. Dia tu isim, nama dia ya, memang ada alif nun ya. Jadi bukan dia tu berdua ya. Kalau nak jadikan berdua, kena tambah lagi alif nun lagi ya, barulah jadi dua. Osman jadi Usmanani, Usmanani ya, atau Usmanaini ya. Baik, ada latihan ya. Ada latihan muka surat 14. Ya, muka surat 14 latihan tu. Yang dah buat sebab semak ya, yang tak buat pun semak ya. Dua-dua semak ya. Jadi Rasulun kalau berdua, Rasulani atau Rasulaini ya, tetap maknanya dua. Dua Rasul. Nabiyun, Nabiyani atau Nabiyaini. Dua nabi. Muslim, Muslimani atau Muslimaini ya, dua muslim. Kafir, kafironi atau kafiroini, dua kafir. Madrasah, madrasatani atau
madrasataini, ya. Saburah, saburotani, saburotaini, ya. Salman, salmanani atau salmanaini, dua Salman. Sofwan pun nama alif nun juga, tapi bukan berdua, nama dia Sofwan. Kalau dua Sofwan, Sofwanani atau Sofwanaini. Ilmun, ilmanani atau ilmanaini. Alimun, alimani, alimaini. Hah? Tak, alimani, alimamaini. Ilmun, ilmani, ilmaini, ilmaini. Ya. Ilmaini. Ya ke? Oh, silap. Ya. Saja buat silap. Nak tengok yang lain sedar ke tak sedar. Ya. Ada juga yang sedar rupanya. Ada juga yang sedar rupanya. Tak, jadi tiap-tiap satu, yang satu kita nak jadikan dia satu mufrad, ya, mufrad, kerana jadikan berdua, tambahan dia adalah alif nun atau apa? Ya nun, ya. Senang sangat. Walaupun nama dia panjang sekalipun, ya, tapi nak meletakkan jadikan dua itu saja, iaitu dengan ditambah dengan alif nun ataupun ya nun, ya. Kalau botulun, botulun, botolani atau botolaini. Botol ni botol. Kan senang, ya. Okey, latihan 2, ya. Latihan 2 ni tengok ada satu alif nun, satu ya nun. Jadi macam mana nak buat dia mufrad dia yang sesuai atau yang sebetulnya. Jadikan bentuk mufrad dari isim musanna di bawah ini. Okey. Kalau jannatani, 2 kebun. Kalau satu kebun, jannatun. Itu yang betul. Jannatun, ya. Okey. Kalau babaini, 2 pintu. Babin. Sesuainya babin. Sebab dia ya nun sesuai dengan baris bawah. Babin, ya. Rojulani, 2 lelaki. Rojulun, sesuainya dengan rojulun baris depan, ya. Rijlani, apa makna rijlani? Kaki. 2 kaki. Kalau satu, rijlun. Ini banyak mengelirukan, ya, lelaki dengan kaki. Ya, nanti yang kaki diterjemah lelaki, yang lelaki diterjemah kaki, ya. Di baris bawah rijlun. Okey, azanaini dengan uzunani dia hampir-hampir sama juga. Azanaini apa maknanya? 2 azan. Kalau satu azan, azanin. Sesuai baris bawah. Sebab naini, dia kena nin. Kalau uzunani maknanya 2 telinga. 2 telinga. Kalau satu, uzunun. Ainaini apa maknanya? 2 mata. Kalau satu, sesuai dengan ainin, tak boleh ainun. Kalau yang bertukar yanun, dia punya mufradnya bawah, ainin. Macam tu. Yadaini,
Dua tangan. Apa dia? Mufradnya yadin. Yadin tangan. Kalau jamak yadin tu ID. ID apa? ID. Sebab itu kalau kita meletakkan ucapan selamat hari raya, jangan sebut Aidil Fitri ya. Idul Fitri. Ya, Idul Fitri. Ya, jangan Aidil Fitri, ID tangan-tangan fitri. Ya, dah tertulis banyak semua ya. Dah tersilap besar kita ni. Ya, semua dah sebut tangan-tangan dah. Ya. Yang betulnya sebut Idul ya, Idul Fitri, Idul Adha ya. Ya. Ain yadal. Ain yadal id. Wakafnya id, ain yadal id ya. Jadi Idul Fitri atau Idul Adha. Id Mubarak kan? Idul Mubarak ya. Jangan sebut ID lagi ya. WhatsApp yang ID lagi. Dah belajar ni ya. Jadi ID tu maknanya apa? Tangan-tangan ya. Kita kena tukar Arabic keyboard. Arabic keyboard tak semua ada ya. Baik, sekarang kita masuk tajuk baru ya. Jam'ul Muzakkaris Salimi. Jam'u tu maknanya jamak, muzakkar, salim sejahtera ya, selamat. Baik, secara harfiah senang ya. Jamak artinya banyak, muzakkar artinya laki-laki, salim artinya selamat ya. Jadi jamak muzakkar salim adalah isim yang menunjukkan bilangan banyak ya, untuk jenis apa? Laki-laki ya. Contohnya, nak kenal jamak muzakkar salim, muslimuna, orang-orang apa? Muslim, lelaki. Kafiruna, orang-orang kafir, lelaki. Alimuna, orang-orang alim, lelaki. Ya, tanda-tanda jamak muzakkar salim senang. Untuk membentuk jamak muzakkar salim, tambah saja waw nun. Waw nun hujungnya ataupun ya nun. Tengok ya nun ni baris atas. Kalau musanna tadi baris bawah nunnya. Ya, kalau muzakkar apa ni jamak muzakkar baris atas nunnya. Contoh senang ya. Contohnya munafikun, seorang munafik. Kalau nak jadikan ramai orang munafik, munafikuna tambah waw nun ataupun apa? Munafikina ya. Maknanya sama, orang-orang munafik. Ini munafikina, munafikuna bila jadi ayat sesuaikan dengan nak letak munafikun atau munafikin. Itu pada ayat. Tapi kita sekarang ni pengenalan awal macam mana bentuk jamak muzakkar ya. Okey, musyrikun, seorang musyrik, kan ramai? Ataupun musyrikina. Jadi macam dalam Quran yang dah tertulis musyrikuna, kita tak boleh tukar jadi musyrikina, sebab itu dah jadi satu ayat. Dan nahu dia memang kena musyrikuna, tak boleh musyrikina. Yang musyrikina juga tak boleh ditukar musyrikuna, walau maknanya sama tapi nahunya salah ya. Okey, solihun, seorang yang soleh. Kalau ramai, solihuna atau solihina. Dan bawah ni catatan ni perlu diketahui ya. Ada kalimah berakhiran waw nun tetapi dimulai dengan ya atau ta, maka itu bukan jamak muzakkar salim tetapi fi'il. Fi'il contohnya macam ta'lamuna, ada waw nun juga, tapi pangkalnya apa? Ta. Jadi apa makna ta'lamuna? Kamu mengetahui. Ilmu, ain lam mim, ilmu. Kamu mengetahui. Ta'kiluna, kamu mengerti atau kamu berakal. Berakal. Tazlimuna, kamu zalim. Kamu zalim. Ini tawanun. Kalau ya wanun, ya'lamuna bawah dia. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Ini fi'il mudhari' ya. La ya'kiluna, mereka, semua mereka. Mereka mengerti atau mereka berakal. Yazlimuna, mereka zalim. Kalau tawanun maknanya kamu. Kalau yawanun maknanya mereka. Ini bukan
jamak muzakkar salim yang kita belajar atas, bukan isim, ini fi'il. Ya. Tak boleh terjemahkan orang-orang atau yang. Kalimah-kalimah di atas adalah fi'il mudhari. Pembentukan jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim dapat dibentuk dari nama laki-laki. Seperti Muhammadun, seorang Muhammad. Kalau ramai Muhammad, Muhammaduna. Ya. Kalau Aliun, Ali. Kalau ramai Ali, Aliyuna. Boleh dibentuk seperti demikian. Ya. Sifat-sifat laki-laki seperti kazibun, contohnya berbohong, jenis lelaki. Kalau ramai, kazibuna. Zalim, zalimun. Kalau ramai zalim, itu bentuk sifat muzakkar namanya. Ya, sifat muzakkar lelaki. Okey, ada latihan lagi. Ya. Latihan ini berkuat kuasa 2 minggu. Ya. Minggu depan dah cuti. Ya. Jadi 2 minggu ni. Ya. Boleh buat. Jamak bentuk muzakkar salim dari kalimah di bawah sini. Tengok ya. Mufsidun, seorang yang buat kerosakan. Kita letak makna asas saja. Musyrikun, mufsidun buat kerosakan. Solihun buat baik. Yang perlu letak makna tak ya? Yang tak tahu makna boleh letak makna. Ya. Alimun, yang mengetahui. Muhsinun, yang buat baik, Sabirun, yang sabar. Syakirun, yang bersyukur. Muflihun, yang berjaya, Mukmin, yang beriman. Shadiq, yang benar. Jalis, yang duduk. Kalau ramai orang duduk macam mana? Jalisun tu. Atau itu latihan ni macam tu. Ya, jadi jadikan jalisuna atau jalisina, ya. Itu latihan dia. Okey, latihan 2. Jadikan bentuk mufrad daripada kalimah di bawah ini. Kalimah di bawah ini adalah jamak, ya, kena buat mufrad, ya. Kazibun, kazibuna maknanya apa? Duduk. Kazibuna, dusta. Fasikun, fasik. Munafikun, munafik. Musyrikun, musyrik. Qaidin, duduk. Syaribin, minum. Doribin, pukul. Rahimin, mengasihi. Ya. Agak-agaklah yang sekarang ni latihan 2 ni kita suruh buat mufrad. Ada yang baris buna, ada yang qaidina ke bawah. Kalau yang betulnya mufrad dia macam mana? Kalau kazibuna, kalau seorang, buang waw nun tu. Buang waw nun, bariskan tanwin. Jadi kazibun. Macam tu. Sebab waw nun tu tanda jamak. Dia suruh jadikan mufrad, jadikan satu. Jadi kazibuna jadi apa? Kazibun. Kalau qaidina buang yanun. Apa bunyinya? Tak boleh bagi depan. Qaidin. Kalau yanun sesuai baris bawah. Qaidin. Ya. Duduk tu. Ya. Qaidin. Jadi yang yanun sesuai dengan baris bawah. Wanun sesuai dengan baris depan. Ya. Okey, faham tak? Kalau faham tutup. Kita sambung Quran. Ya. Quran. Sambung Quran. Dah faham dah? Dah faham? Tutuplah. Ya. Ya. Ayat berapa hari itu ya? Kita berhenti.
264 dah ya. Tak 262. Okey, 262. Surah Al-Baqarah ayat 262. Alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka membelanjakan, amwalahum, akan harta-harta mereka, fi sabilillah, pada jalan Allah. Summa, kemudian, la yutbi'una, tidak mereka ikuti, tidak mereka ikuti ma, apa yang anfaku, telah mereka belanjakan. Mana supaya dikenal budi. Mana ungkitan, wala, dan tidak aza, gangguan, lahum, bagi mereka, ajruhum, ganjaran mereka, inda rabbihim, inda, di sisi rabbihim, Tuhan mereka, wala khaufun, dan tiada ketakutan, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidak mereka, yahzanun, mereka berduka cita. Ulang semula. Orang-orang yang kemudian tidak mereka ikuti apa yang telah mereka belanjakan, kemudian dan tidak gangguan bagi mereka antara mereka sisi mereka, dan tiada ketakutan atas mereka, dan tidak mereka berduka cita. Qaulun, perkataan, ma'ruf, yang baik, wa maghfiratun, dan keampunan, khairun, lebih baik, min sodakotin, daripada sedekah, yatba'uha, ia ikuti akannya, azan, gangguan. Wallah, dan Allah, ghaniyun, amat kaya, halim, lagi amat penyantun. Ulang balik. Perkataan
dia akan menyenangkan dan Allah akan menyenangkan apa. Semak semula. Ya. Minggu lepas diterangkan bahawa kelebihan kita membelanjakan harta pada jalan Allah seperti apa? Satu biji benih menumbuhkan 7 tangkai. Setiap satu tangkai ada 100 biji kali 7, 700. Allah boleh gandakan lagi, ya, daripada itu, ya. Di sinilah dia punya kelebihan atau banyaknya pahala, ya, infak fi sabilillah. Kemudian diterangkan lagi, allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang mereka membelanjakan akan harta-harta mereka pada jalan Allah, summa la yutbi'una, kemudian tidak mereka ikuti ma anfaqu, apa yang telah membelanjakan mereka, mana ungkitan wala aza, dan tidak gangguan. Lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, dan tiada ketakutan atas mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak mereka berduka cita. Ya, jadi ayat ini memberitahu kita tahu larangan dia yang atau pembatalnya. Ya. Jadi kalau kita membelanjakan pada jalan Allah, harta pada jalan Allah ni tidak diikuti dengan mana. Satu, yang kedua azza. Ya. Pendek kata, dah tentulah akan dapat ganjaran di sisi Allah Taala. Apa dia mana? Mana ni ungkitan. Ya, kita dah berbelanja tapi kita ungkit balik. Ya. Alah, masjid tu kalau aku tak tolong tak jadi masjid tu. Ya. Kita mengungkit semula apa yang kita belanjakan. Ya, artinya kita telah memadamkan kita punya apa? Pahala. Habis pahala kita. Yang kedua azah. Azah ni gangguan, mana kita memberi kepada seorang tapi kita memberikan dia satu kerja. Ya, jadi tidak ikhlas pemberian kita, ataupun dengan perkataan yang kesat, yang menyakitkan. Pergi ambil ni, tapi saya tak nak nampak muka kau lagi datang sini. Kita bagi jugalah, tapi hamun sikit. Contoh, ini namanya apa? Azah. Azah ni satu gangguan yang menyakitkan orang yang menerima. Kalau tidak ada dua ini, iaitu mana dan azah, ya, artinya ganjarannya tetap di sisi Allah Ta'ala. Jangan takut, jangan duka cita. Di akhirat besok kita akan menerima balasan, ya, pahala yang melimpah ruah. Ya, qaulun ma'rufun, kata Allah Ta'ala, perkataan yang baik, wa maghfirah, dan keampunan, khairun, adalah lebih baik, min sedaqatin, daripada sedekah, yatsba'uha azza, ia ikuti akannya, ya, azza, gangguan, oleh gangguan. Artinya kalau kita memberi keampunan, ya, perkataan yang baik ni dan pengampunan, maknanya contoh begini, minta maaf lah ya, saya tak dapat nak tolong sekarang ni, saya pun tengah susah ni, cuba ikhtiar jumpa si Fulan tu. Contohlah, ini namanya perkataan yang baik dan pengampunan. Kita minta maaf tu pengampunan. Ini adalah lebih baik menyenangkan hatinya daripada kita memberi, ya, tapi campakkan kena kat kepala, pecah kepala dia. Ya. Cara kita bagi itu, walaupun emas sekalipun, sakit hati dia. Ya. Ini maknanya. Ya. Wallahu ghaniyun halim, dan Allah amat kaya lagi amat penyantun. Penyantun di sini maksudnya ialah, karena diterjemahkan dengan penyabar, mana Allah Ta'ala ni tak cepat menurunkan azab. Inilah sifat halim Allah Ta'ala. Dia tidak cepat menurunkan azab. Maksud tu juga diturunkan azab, tak. Ini sifat halim Allah Ta'ala. Ya? Kalau kita kedekut, Allah ghaniyun, Allah tetap kaya. Kamu tak nak berinfak pada jalan Allah, tak apa, Allah tetap kaya. Ya, itu sifat Allah ditunjukkan di sini. Ya, sebab langit dan bumi miliknya. Ya, bukan milik kita. Sama lagi, ya ayyuha, wahai allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Kenapa kita terjemah telah beriman mereka? Cuba terangkan. Sebab dia fi'il madi. Ya.
kalau kita memberi penerangan kepada orang, tak payahlah telah beriman mereka, wahai orang-orang yang beriman. Macam tu. Ya, dalam menterjemahkan harfiah tu kita terjemah dengan telah beriman mereka, sebab itu fi'il madhi, ya. Jadi kenal dia fi'il madhi. La tubtilu, jangan kamu batalkan, ya. Sadaqatikum, ya, akan sedekah-sedekah kamu, bil manni, dengan ungkitan, wal aza, dan gangguan. Kallazi, seperti orang yang yunfiku, ia membelanjakan, malahu, akan hartanya, ria'an nas, kerana riak kepada manusia, kerana riak kepada manusia. Wala yu'minu, dan tidak ia beriman, billahi, dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Fama saluhu, maka contohnya, kama sali, seperti contoh, sofwanin, batu licin. Kalau nama Sofwan, Batu kikir. batu licin. Batu licin. Tadi ni lah. Safwan tu batu licin. Orang nama Safwan ni batu licin. Dia panggil dia batu licin. Batu licin. Tak sedap. Kalau sebut Sofwan sedap, sebut batu licin tak sedap. Batu licin. Ya, nama samalah dengan orang nama Aswad. Kalau kita sebut hitam, tak sedap kan? Sebut Aswad macam sedap ya. Jabal Aswad. Nama Hajar. Apa Hajar? Batu. Ya, batu. Sedap tak? Hajar. Sedap pula sebut Hajar. Ya. Hajar. Siti Hajar. Siti Hajar. Makcik batu lah. Siti maknanya mati. Makcik. Siti mana makcik? Makcik. Makcik. Makcik batu. Makcik batu. Ya. Kamu jadi makcik batu. Okey. Selingan. Alaihi, atasnya. Turab, Tanah. ada tanah. Ada tanah. Tanah. Ada. Ada tanah. Ada tanah. Ada tanah. Fa'asabahu, maka telah menimpa ia akannya. Wabilun, oleh hujan lebat. Fatarakahu, maka telah meninggalkan ia akannya. Nya tu hu tu. Meninggalkan dia akannya. Solda, licin. La yaqdiruna, tidak mereka menguasai. Ala syai'in, atas sesuatu. Syai'in tu sesuatu. Mimma, daripada apa yang. Min, daripada ma apa yang. Daripada apa yang. Kasabu, telah mereka usahakan. Telah mengusahakan mereka pun boleh. Kalau botak licin, roksun, solda. Kalau jaga kepala botak, licin, roksun, solda. Tak payahlah sebut.
Tak tahu sangat. No, sultan. Ya. Wallah, dan Allah la yahdi, tidak ia pimpin, tidak ia pimpin al-qauma, akan kaum al-kafirin, orang-orang yang kafir. Jamak apa ni al-kafirin? Jamak muzakkar salim. Apa tandanya? Yanun, ya. Kalau seorang kafirin, tanwin. Kalau ada alif lam tak ada tanwin. Al-kafiri. Ya, isim tu kalau ada alif lam tak boleh tak tanwin. Jadi al-kafiri. Tak boleh kafirin. Lil al-kafirin, salah ya. Sebab dah ada alif lam. Ada alif lam tak boleh masukkan tanwin. Macam tu ya. Cuba baca balik terjemahan tadi. Wahai orang-orang yang beriman mereka, jangan kamu batalkan akan sedekah-sedekah kamu dengan ungkitan dan gangguan, seperti orang yang dia membelanjakan akan hartanya kerana riak kepada manusia, dan tidak dia beriman dengan Allah dan hari akhirat. Maka contohnya seperti contoh batu cincin, atasnya ada tanah. ada tanah. Maka bersama dia akannya oleh hujan lebat. Maka dalam meninggalkan dia akannya cincin. Tidak mereka mendasari atas sesuatu daripada apa yang telah mereka usahakan, dan Allah tidak dia pimpin akan kaum orang-orang yang kafir. Ya. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang telah beriman mereka, jangan kamu batalkan akan sedekah-sedekah kamu dengan manni, iaitu ungkitan, wal adza, dan gangguan. Jadi Allah dah bagi tahu, jangan batalkan sedekah-sedekah kamu, sebab sedekah tu banyak pahala dia. Ya. Jadi bila kamu ungkit dia, habislah sedekah kamu. Ataupun cara kamu memberi dengan cara yang menyakitkan, ia pun akan membatalkan juga sedekah kamu. Contohnya katanya, kallazi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang ia membelanjakan akan hartanya kerana riak kepada manusia. Orang munafik, ya, kalau nak membelanja dia riak, tunjuk-tunjuk kepada orang. Ini memang tak ada pahala lah. Jadi kalau orang yang beriman pula, dia suka mengungkit ataupun dikenakan gangguan, ya, sama tarafnya tadi, tak dapat pahala seperti orang yang riak. Dia berbelanja tapi kerana riak, menunjuk-nunjuk kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak ia beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ia tak percaya dengan dengan Allah, tak percaya dengan hari akhirat. Bahkan Allah Ta'ala akan membalasnya di akhirat, dia tak yakin. Ya. Sebab itu dia perlu nak tunjuk-tunjuk. Ya. Baik, Allah bagi satu perumpamaan yang senang dipaham. Famasaluhu, maka contohnya, ya, kamasali Safwan, seperti katanya batu licin, alaihi turab, atasnya ada tanah. Faham ya, kalau kita lihat di tempat-tempat jeram, biasanya ada batu apa? Licin banyak kan? Batu-batu besar, licin. Terkadang ya ada taik burung, ya, kat situ menumbuhkan apa? Pohon kan? Kalau tak kena hujan lebat, pohon ni yang tadi ke atas batu licin ni dia hidup tak? Hidup, ya. Dan hidup lama-lama besar. Besar dia boleh berdiri tegak tak? Boleh. Akar dia akan menyelaputi batu licin tadi. Ya, jadi batu licin tadi sudah diikat oleh apa? Akar dia. Pohon ni jadi apa?
besar, dan besar boleh berbuah dan sebagainya, boleh orang berteduh di situ, ya, boleh orang ambil buahnya lagi, ya. Tapi sekarang ni ini diibaratkan sedekah kita. Tapi masalahnya kita punya sedekah tadi diibaratkan tanah yang baru berada di atas batu licin, ya. Fasabahu wabilun, maka telah menimpa ia oleh hujan lebat. Ia belum sempat dia nak tumbuh atau tumbuh sikit, kena pula hujan apa? Lebat. Apa jadi? Batu tu jadi apa? Licin habis. Ya, maka tanah pun gugur. Ini ibaratnya bila kamu ungkit semula, macam ibarat hujan lebat yang menimpa apa? Batu tadi, habis pahala kamu. Padahal walaupun di batu licin, tapi boleh menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Ya, oleh kerana kamu ungkit, maka habis licinlah jadinya, jatuh, ya. Ini perumpamaan yang senang dipaham, ya. Fatarakahu solda, maka telah tinggal ia akannya licin, solda licin. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, tidak mereka apa? Tidak mereka menguasai atas suatu daripada apa yang telah mengusahakan mereka. Maknanya dah jatuh ke bumi, ya, kamu tak boleh lagi meletakkan semula ke atas. Pahala tu dah gugur, dah habis. Kamu tak boleh lagi buat, ya. Oh ya Allah, minta lagi pahala tu tak ada. Kalau nak kita buat apa? Baru. Buat baru, ya, dengan ikhlas, ya. Tu baru dapat balik. Tapi yang lama tu dah tetap habis. Kena faham tu, ya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak apa? Tidak ia pimpin akan kaum orang-orang yang kafir, yang tak pernah yakin dengan ganjaran yang Allah balas. Ya, dia masih nak lagi pujian manusia, ya. Ini tanda tidak ikhlas dalam pemberian, ya. Ustaz, bila bagi sedekah apa-apa, cikgu sampai 5-6 kaki tu tak elok tu tak. Tengoklah masuk section mana. Ya, bolehlah masukkan section sini, ya. Ya. Galak kawan lain macam si tinggal di raya zakat. Ya. Kita tak tahu nawa itu masing-masing, ya. Jangan play Ustaz di sini je. Tempat lain orang bagi berbilion. Patu pun tulis. Ya dah. Sangka baik ya. Sangka baik ya. Ya. Ini bergantung pada dia punya nawa itu, hati dia, ya. Macam mana? Baik, ya, kalau niat tu ria'an nas tadi, riak manusia, habislah, ya, tak ada pahala, ya. Okey, sambung lagi. Wa masalu, dan contoh allazina, orang-orang yang yunfikuna, mereka membelanjakan amwalahum, akan harta-harta mereka, ibtigha'a, kerana mencari mardatillah, keredoan Allah, jamak, ya. Wa tasbitan, dan ketetapan min, daripada anfusihim, diri mereka, kamasali, seperti contoh, jannatin, tak payah sebut satu, seperti kebun, birabwatin, yang subur. Seperti kebun yang apa? Yang subur. Itu dalam menterjemahkan jannah, tak semua surga, ya. Tengok ayat dia, kerana ayat tu cerita mengenai tentang kebun, ya. Sebab itu bila kita terjemahkan surga tu kebun surga. Bila mengenai tentang kebun, kita tak sebut surga, kebun saja, atau kebun-kebun, ya. Kebun yang subur, asabaha, telah menimpa ia akannya
telah menimpa ia akannya wabilun, oleh hujan lebat. Fa'atat, maka telah mendatangkan ia ukulaha, akan hasilnya. Di'faini, dua kali ganda. Fa'in, maka jika lam tidak saja, tak payah telah tidak, yusibha, ia menimpa akannya, wabilun, oleh hujan lebat, fatolun, maka hujan renyai. Wallah, dan Allah, bima, dengan apa yang tak maluna, kamu kerjakan, basirun, amat melihat. Boleh tak maluna tu kita katakan jamak muzakkar salim tadi? Itu fi'il apa? Mudhari. Ni tak maluna, ada ta, ada waw nun. Mana kamu, ya? Baik, ulang semula. Dan contoh orang-orang yang membelanjakan akan harta-harta mereka kerana mencari keridhaan Allah dan ketetapan daripada diri-diri mereka, seperti contoh kebun yang subur telah menimpa dia akannya oleh hujan lebat, maka telah mendatangkan dia akan hasilnya dua kali ganda. Maka jika tidak dia menimpa akannya oleh hujan lebat, maka hujan ringan, dan Allah dengan apa yang kamu kerjakan amat mendengar. Ya. Ayat-ayat seperti ini ya sebenarnya senang dipahami. Ya, tak perlu kepada ya sebab turunnya. Tak semua ayat ada sebab turun. Ya, bukan semua ayat ada asbabun nuzul, ya. Jadi ayat macam ni menerangkan macam mana ya hal-hal yang berkaitan dengan bab infak. Kadang banyak orang tak tahu. Rajin berinfak tapi rajin membatalkan, ya. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum, dan contoh orang-orang yang mereka membelanjakan akan harta-harta mereka ibtigha mardatillah, kerana mencari apa? Keredaan Allah, wa tasbitan, dan ketetapan min anfusihim, daripada diri-diri mereka, ya. Orang yang membelanjakan harta kerana mencari keredaan Allah, bukan kerana riya, ya. Kemudian ketetapan hati semoga mendapat pahala daripada sawang Allah Ta'ala, tidak mengharapkan pahala manusia tapi pahala Allah Ta'ala. Kama sali jannah, seperti apa? Seperti contoh jannatin birabwatin, kebun yang subur, asabaha wabilun, telah menimpa ia akannya oleh hujan lebat, fa'atat ukulaha difain, maka telah mendatangkan ia akan hasilnya dua kali ganda. Kebun ni dah subur, tak payah disiram, hujan pula lebih, ya, masa tu tak payah disiram, dah mendatangkan hasilnya dua kali ganda. Sebab memang kebun tu kebun apa? Subur, selalu perlu disirami. Ni pula kena hujan lebat, tak payah siram, dah hasilnya menjadi, ya, dua kali ganda. Ini ibaratnya pahala yang dikecapi oleh mereka yang berinfak kerana mencari keridhaan Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian diterangkan lagi, fa in lam yusibha wabilun fatalun, maka jika tidak ia menimpa akannya oleh hujan lebat, maka hujan apa? Hujan, memang tanah dah subur, tak payah hujan lebat, hujan renyai pun cukup, memang dah mendatangkan hasilnya. Inilah perumpamaannya, ya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah dengan apa yang kamu kerjakan amat melihat. Basirun ni kalau nak jadikan dua macam mana?
Basironi atau Basirai. Basiroini. Jangan lupa tanda dua tu alif nun atau ya nun, tapi nun mesti baris bawah. Itu tanda dua, ya. Lagi ayawaddu. Adakah ia suka? Adakah ia suka? Ahadukum, oleh salah seorang kamu. Oleh seseorang kamu pun boleh. Oleh seseorang kamu, antakuna, bahawa ia ada, bahawa ia ada, lahu, baginya, jannah, kebun, min nakhil, daripada kurma, wa anab, dan anggur-anggur, tajri, ia mengalir, min, daripada, tahtiha, bawahnya, al-anhar, oleh sungai-sungai, lahu, baginya, fiha, di dalamnya, min, daripada kulli samarot, nah, tiap-tiap buah-buahan, wa asobahu, dan telah menimpa ia akannya. Saya kena menunggu sebab ramai yang menulis, ya, kesian pula, ya. Masa ni lah dia dapat tulis, ya. Kena tunggulah sikit, ya. Sibuk. Masa ni lah dia lapang. Bagilah peluang, Apa dia? Wa asabahu, dan telah menimpa ia akannya, al-kibaru, oleh tua. Oleh tua. Tua, ya. Dari perkataan kabir. Kabir itu besar. Ahi kabir, saudaraku yang tua, bukan saudaraku yang besar. Saudaraku yang tua. Jadi, ya. Jadi kibaru maknanya apa? Tua, ya. Walahu, dan baginya, zuriatun, ada zuriat. Dalam Quran kalau sebut zuriat juga, ya. Jangan terjemah keturunan. Kita ambil Arab dia yang dah biasa disebut zuriat. Du'afa, yang lemah-lemah daripada perkataan do'if. Du'afa, itu yang lemah-lemah. Kalau satu do'if. Fa'asobaha, maka telah menimpa ia akannya, i'sorun, ya, angin keras. Angin keras. Angin keras. Kuat pun Ustaz, keras ke Angin kuat. Angin kuat. Ada? Angin keras. Angin ahmar pun ada. Angin kencang. Kan, angin kencang, angin ribut, ya. Fihi, padanya, narun, ada api, ada api. Fahtarakot, maka telah terbakar ia. Ia tu pada tamati tu, ta'nis tu. Maka telah terbakar ia. Kazalika, seperti itulah, yubayinu, ia terangkan, Allahu, oleh Allah, lakum, bagi kamu,
al-ayati, akan ayat-ayat ini. La'allakum, mudah-mudahan kamu tatafakkarun, kamu fikirkan, kamu berfikir. Ini boleh sebut jamak muzakkar salim tadi? Tak boleh. Sebab apa? Ini fi'il mudhari, ada ta, ada waw nun, ya. Ada ta, ada waw nun tu makna kamu fikirkan. Kalau mereka tambah tukar ya tafakkarun, ya. Jadi kamu lah. Kalau ta kamu, kalau ya tu mereka, ya. Baik, ulang balik. Ayawaddu, adakah ia suka? Ayawaddu. Dan telah menimpa ia akannya oleh gua, dan baginya ada surya yang lemah. Maka telah menimpa ia akannya angin kencang, padanya ada api. Maka telah terbakar ia. Seperti itulah diterangkan oleh Allah bagi kamu akan ayat-ayat ini. Mudah-mudahan kamu berfikir. Ya, banyak perumpamaan Allah berikan, ya, tentang hal infak ini, supaya kita matang, pandai, ya, dalam urusan ini. Dan ya, segala infak kita mudah-mudahan tidak akan sia-sia. Baik, satu lagi diterangkan di sini. Ayawaddu ahadukum antakunalahu jannah. Soalan tu, adakah ia suka oleh seorang kamu bahawa ia ada baginya kebun? Mana suka tak kamu kalau ada kebun? Apa nak jawab? Suka. Yang tak ada kebun ni memanglah suka. Ya, yang nak ada kebun biar semak samun. Ya, tak dibela, ya. Tapi yang tak ada kebun, ya, sukanya kalau ada kebun, ya. Suka kalau kita ada dusun, ya. Bila dengar orang balik daripada dusun bawa buah-buahan, buat seronok kita, ya. Tak ada kebun pun, laman rumah sikit pun jadi kebun juga, ya. Kan. Jadi jawapannya mestilah suka. Mesti kena jawab dulu, sebab tu persoalan. Suka tak kamu kalau ada kebun? Jawabnya suka. Apalagi kebun ini pula min nahil. Ya, dalam kebun tu ada apa? Kurma, wa'nab, anggur menjadi. Kemudian tajri min tahtihal anhar, ia mengalir daripada bawahnya sungai-sungai, macam surga jugalah. Tiap perairan dia cantik. Apalagi kebun tu bawah sikit daripada gunung ke, ya. Dia punya air mengalir tak putus-putus daripada gunung, ya. Bawah tu kita punya dusun penuh dengan buah-buahan, ya. Buah kurma, buah anggur. Kemudian diselangi lagi daripada itu fiha lahu, fiha baginya, ya. Kemudian fiha di dalamnya atau padanya min kulis samarat, daripada tiap-tiap apa? Buah-buahan. Mana selain daripada tanaman asas iaitu anggur dan juga kurma, ada buah-buahan lain. Kita ni tak adalah kurma, ya. Kita ya, anggur pun sukarlah, ya. Anggur tu ada pun sikit mungkin, ya. Jadi sekarang ni kita bayangkan tempat kita punya dusun. Pertama durian. Lain selingan dia pisang, rambutan, apa lagi? Ya. Langsat, duku, semua ada. Ya. Dia punya apa? Dusun ni pula punya cantik terang bawah dia. Tak ada rumput. Kemudian air sentiasa mengalir. Air tu pula air bukit. Jernih air tu. Sejuk ya.
seronoknya masa tu. Kadang kalau pergi situ tak nak balik. Dia punya seronok duduk kat dusun tu. Macam itulah contohnya. Ya. Baik. Sambungan ayat ni pula. Wa asabahul kibaru, dan telah menimpa ia akannya oleh tua. Kita yang punya kebun ni dah tak larat dah nak uruskan, pinggang dah sakit dah. Ya, nak mendaki bukit tu sikit pun dah apa? Maungah. Ya. Macam mana nak menguruskan kebun tadi? Masa muda-muda, wah, kebun kita jangan ceritalah macam surga. Ya, kita punya kebun, tapi bila dah tua dah tak sanggup lagi, tak larat nak mengusahakan. Ya, kalau fikir pula, ya, durian pun paling kuat makan sebiji pun tak habis. Ya. 2-3 uleh ya dah darah apa nak kencing, nak manis dah tinggi. Ya. Alah, tak payahlah pergi kebun, kan? Jadi kebun ni tak ada siapa nak uruskan dah. Ya, kita dah tua, kita yang menguruskan, tapi kita dah tak larat. Ya. Kira penyakit pun dah banyak, nak makan apa lagi? Ya. Jadi pada masa itu pula diterangkan di sini, walahu zuriatun, dan baginya ada juga zuriat, bukan tak ada anak-anak, ada, tapi du'afa, apa? Lemah-lemah. Mana anak lemah ni mungkin tak minat. Kalau tak minat pun boleh ditafsirkan demikian. Mana anak tak minat ke kebun tu. Contoh, walaupun dia okey, tapi dia tak minat ke kebun tu. Okey. Kalau yang lemah juga ditafsirkan anak tu mungkin ya sakit, ya, dikatakan sebagai lemah, ya. Atau kahwin tua, ada pak anak juga tapi kecil lagi. Lemah jugalah tu, du'afa, kita pun dah tua, ya, dia pun masih kecil lagi, ya, tak boleh nak uruskan. Itu pun juga du'afa. Ya. Bayangkanlah, kita dah tak larat, tak ada pewaris yang boleh menguruskan apa? Ladang tu. Apa jadi agak-agak ladang tu? Tertinggal sebarang je. Bila dah dibiarkan, jadi apa? Dah jadi hutan balik semua. Ya. Pohon-pohon tadi dah ya panjat dek. Pokok-pokok yang merambat, ya, habis semua semak. Pada masa itu musim pula kemarau. Ya. Fa asabahu i'sarun, maka telah menimpa ia akannya i'sarun oleh angin apa tadi? Angin kencang, fihi narun, padanya ada api. Dalam keadaan yang panas tadi, dengan angin yang kencang mengandungi gisiran api. Lalu apa? Fahtarakat, maka telah terbakar ia. Ya, terbakar. Kita punya dusun kita dah habis dah, terbakar. Yang kita bangga-banggakan dulu, ya, dia punya kehebatan, kebagusan, seronok kita dah tak ada lagi dah. Ya, akhirnya kebun kita dah terbakar habis. Ya. Wa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Seperti itulah ia terangkan oleh Allah bagi kamu akan ayat-ayat ini. Mudah-mudahan kamu fikirkanlah. Ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya waktu kita muda, ini dikatakan misal, ya. Sebab itu Allah misalkan ke situ. Sekarang contohnya waktu muda-muda kita masih kuat, boleh ya, banyak mendapatkan harta, ya, boleh banyak mencari harta, dan kita juga masa tu suka bersedekah. Ya, sana sini kita tolong, ya, kita memang suka bersedekah. Kalau nak dikira ni sampai kita tua ni banyak tak pahala agaknya? Banyak, sebab kita sana sini kita tolong, kita bersedekah. Memang kita pemurah, dan kita menganggap, ya, harta tu bukan hak kita saja. Ya, ramai yang memerlukan, ya, daripada harta yang Allah berikan kepada kita sampai kepada kita tua ni dah tak boleh nak bersedekah lagi, dah tak boleh nak mencari lagi. Masa tu kita dah tua. Kalau kita bersedekah pun tak banyak, tak seperti waktu kita muda. Ya. Pada masa itu pula dah tua-tua ni elok pula rajin mengungkit, yo.
Mengungkit je. Ya. Masjid takwa tu. Oh, masjid takwa tu kalau tak saya bantu dulu tak jadi takwa tu. Ya. Oh, sekolah tahfiz tu, itu pun bantuan saya dulu tu. Ya. Jadi dah tua-tua rajin pula mengapa? Mengungkit. Itulah maknanya kita membakar kebun kita. Faham tak? Jadi bila kita dah tua ni rajin membakar. Membakar kita punya pahala, habislah pahala kita. Boleh tak kita nak dapatkan semula? Dah terbakar, dah habis. Ada zuriat pula tak boleh nak doakan orang tuanya. Tak minat nak doakan orang tua. Tak minat pergi kebun. Tak minat nak doakan orang tua. Ada zuriat pun tak boleh nak dipakai, tak dijadikan sebagai apa? Waladun solihun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan, tak ada. Dan kita punya pahala kita pula dah bakar. Apa jadi? Fikirkanlah supaya jangan terjadi sedemikian. Memang dah tua kita tak dapat nak banyak nak bersedekah seperti waktu muda. Tapi masalahnya pula kita rajin apa? Mengungkit segala sedekah kita. Ya. Habislah. Tengok pelajaran ni tinggi. Ya, maksudnya. Jangan kita ungkit. Orang lain dia nak mengungkit tak apalah, jangan kita ungkit. Ya. Oh, ini dulu jembatan ni Pak Kaduk tu buat tu. Tak apa orang tu ungkit. Jangan Pak Kaduk tu yang ungkit. Ustaz, ungkit ni kalau dikatakan pada orang je. Dah kenal sendiri je. Kita tidak menyatakan sendiri. Kalau sendiri tak apa. Kita tidak tak mungkin. Kita bukan menyatakan orang lain. Kita masih ingat itu kita tolong, ni kita tolong. Kita sendiri. Kita ingat, ya. Kita jangan bagi tahu orang, ya. Itu rahsia kita. Samalah dengan solat tahajud. Solat tahajud tu kan persendirian. Ya, hanya Allah saja tahu, orang lain tak tahu. Ya. Janganlah kita suka ceritakan, ya. Ini datang keluarnya saya lelapnya apa hal ni? Ustaz saya ni malam tak pernah saya tidur ni. Buat apa? Solat tahajud. Dah diungkit pula, habislah pahala, ya. Okey, ya, sampai sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung semula. Dan untuk makluman minggu depan kita cuti, ya. Dan yang berkelapangan tu jemputlah datang rombongan ke Seremban, ya. InsyaAllah. Wajibul manzili. Oh ya. Wajibul manzili lupa. Untuk ni surah Al-Quran ada wajibul manzili. Al-Quran. Ada. Tadi berarti ayat kita bayar 266. Tadi 266 ya. Sekarang kita sambung untuk wajibul manzili sampai 272. 272. Wa antum la tuzlamun. Antum la tuzlamun. Sampai 17 bulan. Siapa yang ada handphone, ya, yang ada WhatsApp, ya, tuliskan nama, ya, dekat kertas tu kita buat grup sini. Apa-apa hal boleh senang nak maklum. Untuk grup-grup sini, grup kita punya kelas ni. Nak letak tulis tadi tu. Okey, baca doa dulu. Ya. Sini. Kat depan sini tadi kan? Sini ada bawah ni, ada tak kertas? Bawah. Tu. Tu. Bukan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billah.